kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah taala, dengan kasih sayang Allah, dan Allah taala telah pun memilih kita di kalangan hamba-hamba Dia yang allazina amanu wa amilus shalihat, yang bukan setakat beriman saja tetapi amilus shalihat, melakukan amal soleh. Jadi di antara amal soleh ni yang kita peruntukkan masa kepada diri kita sendiri untuk menuntut ilmu. Jadi cara mana yang kita nak dapat ilmu, sama ada kita bersipuh depan guru-guru kita dengan kita bawa kitab, ataupun dengan cara kita mendengar, berfikir, membaca dan sebagainya, maka semuanya itu termasuk dalam orang yang menuntut ilmu. Begitu juga kita selain daripada perlu jadi orang yang menuntut ilmu, maka kita juga perlu menjadi ahli zikri. Ahli zikri berarti orang yang ahli dalam ilmu, orang yang sentiasa memahami dan sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang menuntut ilmu ni juga termasuk dalam ahli zikri. Maka ahli zikri ni bukan setakat menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia juga ingat peraturan hukum hakam yang bersangkut dengan agama. Dia ingat pahala dosa, syurga, neraka, rahmat dan ghadab Allah Ta'ala, dan juga dia ingat kepada para malaikat, nabi dan rasul. Maka orang-orang yang benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuntut ilmu, dengan mencari ilmu, ialah orang yang sentiasa memelihara syariat dan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menempuh perjalanan menuntut ilmu pengetahuan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala dengan dipimpin menuju ke syurga. Ni tuan-tuan semua, kita ni dipimpin untuk menuju ke syurga. Kalau seseorang yang nak pergi kepada satu-satu destinasi, satu-satu tempat, maka orang akan bertanya kepada orang yang mahir di tempat tersebut. Jadi maka apatah lagi perjalanan kita untuk ke syurga, maka sudah pasti kita mesti bertanya kepada orang yang mengetahui dan juga orang yang mengenali dia, yang mahir tentang jalan-jalan ke syurga. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar manusia dan juga menunjuk peta bagaimana jalan untuk menuju ke syurga. Nabi dia tunjuk kepada kita jalan ke syurga. Dia buat peta kepada kita jalan menuju ke syurga. Di antaranya ialah berusaha menempuh jalan menuntut ilmu pengetahuan. Itu di antara peta-peta jalan untuk ke syurga yang telah dibentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita nak mendekatkan, mendamping diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telah pun ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk kepada nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nasihat yang ketiga. Bila kita baca kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan kita juga termasuk di dalam murid Imam Ghazali insya-Allah.
Itulah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita juga tergolong di kalangan murid dia. Bila kita mengaji kitab dia, kita mendengar kitab dia, kita mengkaji kitab dia, mudah-mudahannya kita juga termasuk di kalangan murid Imam Ghazali dan dia mengaku murid kepada kita. Nasihat Imam Ghazali yang ketiga iaitu ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu yang kita belajar ni dia tidak akan memberi manfaat, dia tak akan berguna kecualilah bila sudah diamalkan. Bila sudah diamalkan, maka sebanyak mana ilmu yang kita pelajari, lama mana yang telah kita pelajari, maka akan memberi manfaat kepada kita. Di antara ciri-ciri ilmu yang memberi manfaat juga, Imam Ghazali juga telah menyebut di dalam kitab dia. Di antaranya, orang yang belajar, orang yang mengaji, semakin dia belajar, semakin takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dia belajar, lagi sedap dia mengaji. Semakin dia belajar, maka semakin bertakwa, semakin dia kuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dia belajar, maka lagi kuat dia tamak dan juga halubah untuk melakukan amal ibadat. Bukan sakat dia mengerjakan yang difardu, tetapi dia tambah lagi yang disunatkan. Yang fardu tu adalah, kata Imam Ghazali, sembahyang fardu, puasa fardu, zakat dan sebagainya. Yang tu adalah modal. Perkara-perkara yang wajib itu adalah modal, dan perkara-perkara yang sunat adalah laba daripada modal itu. Kalau kita berniaga, bukan sakat kita nak balik modal, tetapi bila kita berniaga, maka kita berharap mendapat keuntungan. Kerana itulah bila kita sembahyang fardu, kita tambah dengan sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Tambah lagi dengan baca Quran, tambah lagi dengan bersedekah. Jadi banyaklah amalan yang kita buat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta. Jadi dia khitab, dia hadap cakap kepada kita, anak yang tercinta, kekasih yang dicintai. Ni cara orang memberi nasihat. Sebab pelajaran yang dulu kita belajar, pelajaran yang telah lepas, nasihat itu sangat mudah, tetapi orang yang nak menerima nasihat tu yang rasa susah. Dan nasihat ini perlulah kepada hati yang ikhlas, daripada hati nuriani yang ikhlas. Barulah dia akan masuk ke dalam hati yang ikhlas. Kalau kita nasihat sambil marah-marah, dia tidak akan masuk ke dalam hati yang ikhlas. Maka nasihat-nasihat yang diberikan itu mestilah lahir daripada hati yang ikhlas, hati yang ikhlas, yang bersih, maka dia akan masuk ke dalam hati yang bersih. Ini cara Imam Ghazali memberi nasihat. Kata dia, wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalannya. Jangan jadi orang yang muflis pada amalannya. Kita sangat takut kalau sebut muflis.
duit banyak dalam bank, tiba-tiba di skat kerana muflis. Barang-barang kita disita, kenderaan kita disita kerana muflis. Benda ada tapi tak boleh buat apa. Ini benda yang kita takut, yang kita bimbang. Karena tu kata Imam Ghazali, jangan engkau jadi orang yang muflis pada amalan. Amalan kuat, semayang tengah malam, tapi hilang begitu saja. Mengaji banyak, tiap malam mengaji, tapi hilang begitu saja. Apa punca dia? Kata Imam Ghazali, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Mesti benda yang kita buat itu benda yang akan memberi faedah, beri untung kepada kita, dan benda itu yang akan menjadi pembela kita lebih-lebih lagi di hari akhirat. Jangan engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Jangan biarkan diri kita ni kosong daripada perkara yang berfaedah. Jadi maka kalaulah kita mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, maka kita akan mendapat kerugian. Rugi ni bila menyesal tak boleh buat apa dah. Kalau menyesal dunia boleh lagi nak patah balik, tapi kalau menyesal di akhirat, teriak ayat mata darah pun, merayu terang mana pun, dah habis dah tempoh dia. Dan yakinlah bahawasanya, kata Imam Ghazali lagi, dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Kalau semata-mata ilmu yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita belajar setiap hari, setiap masa, sebenarnya ilmu itu belum lagi dapat menjamin keselamatanmu di akhirat. Kenapa? Umpamanya, kalau seorang yang memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam, orang ni orang berani, ada 10 bilah pedang yang sangat tajam. Kalau orang Melayu terkenal dengan keris, kan? Ada keris Tamin Sari, ada keris ni, keris ni yang ada sakti dan sebagainya. Ada pelbagai-bagai senjata. Pedang ada pula pedang jenis ni, ada pedang daripada besi ni dan sebagainya. Ada semua. Dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi. Sampai pistol M16 pun ada. Semua ada kepada dia. Dan dia pula adalah seorang yang berani dan yang sangat cekap di dalam peperangan. Macam kita malam ni belajar ilmu tasawuf, satu senjata. Malam kemarin belajar ilmu hadis, 2 senjata. Sebelum ni belajar ilmu tafsir, 3 senjata. Hebat-hebat senjata tu. Belajar lagi ilmu apa lagi? Termasuklah ilmu alat. Hebatnya dia, semua ada. Ilmu alat tu, ilmu fiqh ada, ilmu alat itu nahwu ada, saraf ada, ma'ani ada, badi' ada, bayan ada, balaghah ada. Nak apa lagi? Ilmu makulat pun ada. Ilmu astronomi pun ada, ilmu falak ada. Banyaknya senjata yang dimiliki oleh kita.
lagi pula sangat cekap dalam peperangan. Hebatnya dia. Lalu datang seekor singa yang garang yang terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup menangkis serangan singa itu? Tu kata tadi tu. Semata-mata kita belajar, kitab nu, belajar ilmu ni, belajar tauhid, belajar fiqh, belajar ni. Kalaulah semata-mata ilmu tu belum lagi menjamin keselamatan kamu. Seperti mana orang yang banyak senjata, orang yang macam-macam senjata yang ada pada dia, ketika mana dia diserang oleh seekor singa, apa pendapat kamu? Apakah pendapat kamu? Apakah semata-mata memiliki senjata tadi tanpa menggunakan dia sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Senjata ada tapi tak guna. Sudah cukupkah untuk menangkis serangan daripada singa tadi? Ada ilmu tapi tak pakai. Ada ilmu tapi tak diamalkan ilmu tu. Adakah sudah menjamin kamu di akhirat? Maka begitulah ilmu ni, kalaulah tidak diamalkan, kalaulah tidak dipraktikkan, kalaulah tak dijadikan dia sebagai amalan kita, maka semata-mata ilmu belum lagi menjamin keselamatan kamu di dunia dan juga di akhirat. Macam orang yang banyak senjata tapi tidak menggunakan senjata. Segala senjata itu baru manfaat apabila ianya digunakan oleh Tuan empunya senjata itu. Maka ilmu begitu juga. Ilmu itu akan menjadi manfaat, akan menjadi berguna apabila digunakan oleh orang yang mempunyai ilmu itu. Maka begitulah keadaan seorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya. Macam orientalis barat kan, dia mengaji tentang ilmu kita ni, dia kaji tentang Quran, dia mengaji tentang hadis, dia kaji macam-macam ilmu, tapi bukan untuk beramal, bukan untuk digunakan, bukan untuk diamalkan. Macam itulah seorang yang mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Barulah ilmu tu akan memberi manfaat. Sebab itulah tuan-tuan semua, apa yang kita belajar walaupun sedikit kita amal, walaupun sikit yang kita dapat kita beramal. Itu yang paling penting. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas. Begitu juga contoh orang yang diserang penyakit demam panas dan sakit kuning, Sakit kuning ni kadang-kadang daripada hati tu, daripada sakit hati. Hati inilah hati Nuryani tu, bukan hati ruhani tu. Sebab hati dia ada dua,
hati rohani dan hati nuryani. Hati nuryani itu hati apa nama ni, hati itulah hati daripada seperti mana seperti daging tu. Hati rohani, hati apa ni, yang pertama hati ni hati apa ni, daging tu. Yang keduanya hati hati nurani dan juga hati sanubari. Hati sanubari, hati nurani dan juga hati sanubari. Hati sanubari itu hati yang seperti mana buah sanubar. Dia macam jantung tu. Itu hati sanubar, itu daging. Kalau sakit itu sakit apa nama ni, sakit itu dia sakit kuning. Demam panas. Demam panas ni ubat dia apa dia tuan-tuan? Baca ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ambu dia yang buat 40 kali. Baca salamun ala nuhin fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tu budak-budak ada demam panas. Orang demam ubat tu baca 3 kali, baca 7 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Mula-mula baca ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Lepas tu inna anzalna. Hambus dia yang insya-Allah kurang demam dia. Kalau dia demam lagi, baca lagi banyak lagi ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Jadi kalau seorang tu dia mempunyai sakit demam panas, sakit kuning, maka dinasihatkan dia meminum ubat sakan jabin. Ini sejenis ubat-ubatan yang merupakan campuran daripada cuka dan madu, atau apa juga manisan yang dicampur dengan yang masam. Dan kashkab, disuruh makan ubat, maka tidak akan hasil sembuhnya. Maka tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan meminum ubat tersebut. Kalau sakit dinasihatkan makan ubat, baru nak sembuh. Tapi kalau sakit tak makan ubat, adat kata tak sembuh. Maka begitulah ilmu. Ilmu ada tapi tak digunakan, maka ilmu tu tidak akan beri manfaat lagi. Bila diamalkan, barulah akan menjadi manfaat ilmu itu kepada kita. Itu yang kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa'. Wahai Tuhan, aku minta berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Dia ni jadi lebay saja, ngaji tak beramai. Kita tak mau kata dengar lagu tu. Kita tak mau dengar lagu tu. Dia ni tok haji, tok lebay, tok ustaz saja. Tapi ilmu ada tapi tak beramai. Ada ilmu tak beramai. Hak tu kita tak mau dengar. Itu yang pentingnya ilmu, beramal. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa beramal kasyajarin bila samarin, macam pokok tak berbuah. Kita tanam duri hitam, baja, lepas pada tu racun lagi, daripada kecil sampai besar, sampai umur 5 tahun tak buah. Ada satu jenis durian yang kita ambil di Sabah, tuan-tuan. Dia isi dia merah. Isi dia merah, tuan-tuan bisa tengok. Tapi balik
tanam di semenanjung ni, pokok dah dekat besar pemeluk, tak buah, dia bunga Dayam apa pergi? Ha? Ni duduk dah Sabah tau. Apa pergi Dayam apa? Tak tahu. Hampa Sabah tak tahu, Ustaz lagi tak tahu. Dia istimewa, kan? Dia, dia istimewa. Tapi kalau kita balik tanah di semenanjung, tak mau buah dah. Maka pokok yang tak berbuah tak guna. Macam tu juga ilmu. Macam tu juga ilmu. Kalau dah dia tak bermanfaat, tak guna ilmu tu. Walaupun kita mengaji 10 tahun sekalipun. Ni saya percaya tuan-tuan hadap mengaji ni, pasal-pasal kalau kutip-kutip 10 tahun ada apa? Walaupun sambil-sambil duduk sandak kot tiang sekalipun, 10 tahun saya ada dah. Tu tempat dia, jangan duk kacau lah tu. Tu tempat dia tu, daripada tok nenek dulu ni. Tu tentu tempat dia. Tu pentingnya ilmu diamalkan. Dalam hal ini disebutkan dalam satu syair dalam bahasa Parsi, karma du hazara ratala hama biyamai tama khazura nabashat shidai. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Arak selori sekali pun tak mabuk. Tidak. Arak duduk atas lori kita, kan nak mabuk. Lagi tak minum. Bila minum, 2 teguk pun pacak wala dah. Sebab jenis kita ni tak biasa minum. Maka begitu juga ilmu. Seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya. Sebab itulah di pondok, tuan-tuan, cara mengaji di pondok ni, tok guru, ustaz-ustaz sangat berpesanlah kepada anak-anak murid ni, lebay-lebay, anak-anak lebay tok pakai, hampa mengaji kena beramal. Mengaji kena beramal. Tengok ni sembahyang subuh pukul sampai pukul 8. Ni mengaji tak beramal ni. Kita ni diktorin macam tu. Kalau di pondok, itulah benda yang kita selalu sebut, ngaji beramal, ngaji beramal. Kita jadi masalah kadang. Kadang-kadang anak-anak kita hak mengaji akademik, tuan-tuan, dah mengaji tujuan ambil puasa, betul tak? Lampu blok di rumah tu terbakar sebiji, terpaksa panggil wireman, padahal dia kursus wiring. Hantar PKBN, kursus apa ni, wiring lah, kursus apa aircon lah, kursus apa dia lagi. Bila aircon rosak, telefon orang mai baiki. Kalaulah takdir lah, anak-anak kita ni hak mengaji sekolah menengah, paling kurang lepas SPM, dia amal semua ilmu dia tu, hak yang ada. Rasa-rasa tak ada orang mengganggu no? Tidak. Semua dia boleh buat. Dia masuk vocational ke, dia masuk tak kira lah. Setahun agak-agak pelajar-pelajar yang lepasan vocational berapa orang? 1 tahun. Kita buhlah 10,000. Kalau 20,000 rasa boleh lagi? No. 20,000 lah. 1 tahun. KBN tu buat bila ni? 20 tahun yang lalu. Dia ada 400,000 orang.
100,000 orang boleh buka bengkel semua dah. Ni yang herannya pergi mana? Sepatutnya tak ada masalah kalau apa nama ni, kereta mampu tengah jalan ke, tak ada duk panggil pomen dah. Pakai dia. Sebab dia mengaji tujuan dia nak lulus, nak puasa, bagi cemerlang. Lepas tu habis-habis cemerlang, tak dapat kerja, duduk situ. Dia mengaji bahagian pertanian, ayam seekor pun tak belah. Dulu nanti ayam orang juga tak cukup ayam order di Cina. Apa orang Cina tu semua berislam kan? Dia bagi makanan tambah. Telur boleh buat sendiri. Telur ayam dia pun boleh buat sendiri. Kalau semua beramal dengan ilmu yang ada tu, rasanya tuan-tuan semua, tak ada kita nak tengok apa nama ni, menganggur ke ataupun tak ada kerja ke. Ni dia tak ada kerja, dia cari kerja. Tak ada istilah cari kerja. Bukan cari kerja ni apa ni, minta gaji tu tak. Dapat gaji tak. Hari tak cari kerja. Naik motor angkat tayar, tu cari kerja tu. Jadi kita tuan semua, tu yang penting. Yang pentingnya ialah dia mesti beramal. Karena tu dalam konteks pengajian syariat ni, pengajian ilmu agama, kita sangat tekan tentang beramal. Lebih-lebih lagi kita beramal untuk akhirat. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, mengaji pondok ni mengaji kulit ke kulit, mengaji pula kalimah per kalimah, baca kitab walaupun kitab jauh, walaupun kitab jawi, dia baca nahu, sorok, semua ilmu alat dia ikut belakang. Dia tak baca lagu tu saja. Al-miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Al-miyahu, air, segala air. Sebab apa? Baca dengan al-miyahu, baca dengan baris domah, domah tu rafa'. Al-miyahu kalimah daripada mana? Daripada ma'un, air. Kalau banyak al-miyah, air, segala air. Allati yajuzu biha, allati tu apa dia? Isim mausul, mausulul asma'il ladzi yusnallati wal ya'iza masunniya la tuzbiti. Tu isim mausul. Maftaqara ila silatin wa aidin, isim mausul, berhajat pada silah dengan aid. Mana dia silah dia, mana dia aid dia. Dia ikut sekali. Tu beramal, mengaji beramal. Mengaji beramal lagu tu. Tu kata mengaji kulit ke kulit. Kalaulah 1000 tahun kamu belajar, 100 tahun kamu belajar dan ilmu, dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab. 1000 buah kitab, bayang tuan-tuan. Kitab tu lumat, dia belajar tiap-tiap baris. Engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu ini. Biarlah kita belajar sikit tapi kita beramal, berbanding dengan orang yang mengaji lama tapi tak beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan sungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu
kecuali apa yang diusahakannya. Dia tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakan dia. Dan firman-Nya Allah Ta'ala lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Maka siapa-siapa yang harap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Kita semuanya sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan bertemu dengan Allah bila-bila masa. Kita tak tahu masa mana. Tapi semuanya dah ditanda dah. Semua dah malaikat buh nombor dah. Tunggu nombor giliran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua hak yang bernafas, tiap-tiap diri kita ni akan merasai mati. Akan rasa mati macam mana. Kawan ni rasa ni, kawan ni rasa ni, kawan ni rasa ni. Tunggu. Jadi siapa-siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan soleh. Dia tak boleh duduk saja, jangan tak amal. Jazaan bima kasabu, sebagai balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amalan yang telah dilakukan. Jazaan wifaqa, balasan tu pula yang setimpal. Banyak mana kita buat, banyak tu kita boleh. Kita buat banyak, boleh dapat banyak. Kalau buat sikit, boleh sikit. Dan firman Allah Ta'ala lagi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Ni Tuhan janji dah. Hampa akan duduk di Jannatul Firdaus. Hebatnya Jannatul Firdaus ni. Untuk apa? Untuk mereka yang kekal di dalamnya dan yang sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantian. Jadi Tuhan dah jamin dah orang yang beramal soleh balasan dia syurga Jannatul Firdaus sedang menanti. Buatlah amalan. Sebab tu ada sikit buat sikit, ada banyak buat banyak. Ada sikit ilmu, beramal cara sikit. Orang alim, dia beramal cara orang alim. Macam kita orang kampung, kita beramal cara orang kampung. Dan firman-Nya Ta'ala lagi, illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang tidak mau masuk, kecuali artinya tidak mau masuk ke neraka, orang yang bertaubat. Tu orang yang bertaubat tu orang yang tak mau masuk ke dalam neraka dan beriman serta beramal dengan amal soleh. Jadi itulah apa ni tuan-tuan semua. Ustaz hak dia mengajak ni pun macam tu jugalah. Beratnya tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni duk suruh orang saja, kita sendiri tak beramal. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halal li nafsika kana zat ta'limun tasifud dawa alizis saqami wa didana kaima yasihu bihi wa anta saqimu. Kamu suruh orang, kamu tak buat. Macam mana orang jual ubat, dia pun penyakit, nak berubat orang macam mana? Wa anta saqim, kamu pun lebih kurang penyakit betul. Jadi hal inilah tuan-tuan semua, mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan dah janji dah kepada kita dengan Jannatul Firdaus, dengan Jannatul Ma'wa, jannah ni. Maka yang penting bagi kita ialah mesti beramal dengan ilmu yang kita dapat. Banyak mana yang kita dapat, maka itulah panduan untuk kita semua. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Jadi tuan-tuan semua, sekadar itulah. Tadi dia pun suruh
Jadi tuan-tuan semua, pondok saya pun bulan Ramadan ni, dah dekat bulan Ramadan, saya pun tolong bagi kat ni soalan satu. Yang ni tuan-tuan semua, kalau apa tuan-tuan isi dah apa ni, tan lain pun dah buat dah, tapi buatlah sikit di pondok saya tu, seorang sikit. Kita bantu seorang sikit. Saya pun ni tengah dah buat pondok-pondok pelajar, kita tambah 3 biji lagi. Ni untuk iftar Ramadan dan juga zikir tahlil. Saya pun dah dapat duit ni lah tuan-tuan, nak buat apa pun. Walaupun seorang RM1, walaupun seorang sekupang dua, sama ada tuan-tuan nak bubuh di sini ke ataupun dia sedia tabung tu, ikutlah tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan bubuh, ada apa ni, akaun bank dah semua tu, lepas tu ada nombor telefon, tuan-tuan WhatsApp ni. Ni kita akan baca pada bulan Ramadan untuk arwah-arwah. Bulan Ramadan ni dia rajin sikit. Jadi duit ni lah kita buat tahlil, zikir tahlil, lepas tu iftar Ramadan. Duit ni lah, lebihan duit ni pula kita buat macam-macam lah. Tu yang kita buat ni. Jadi seorang sikit lah tuan-tuan semua, sekadar ikhlas. Ataupun tuan-tuan nak masuklah tabung terus pun boleh. Ni tuan-tuan nak sambung bagi kat orang pun boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kuliah saya ni, tiap-tiap kali saya kuliah di sini tuan-tuan, saya akan baca kitab Ayyuhal Walad. Ni kita masuk kepada nasihat yang keempat, kita berhenti di situ. InsyaAllah ada lain masa, dan juga jika diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung balik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابلين لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.